Okey. Sekejap ya. Okey. So, cikgu rasa semua dah nampak skrin betul? Adibah, betul tak dah nampak skrin cikgu? Okey, terima kasih. Okey, so sebelum cikgu mula, cikgu akan cakap sikit tentang ujian kamu. Okey, mungkin tak semua yang dengar sebab tak semua di sini yang ada dalam ni. Okey, jadi di sini cikgu ingin komen. Okey, jadi kamu tahu dari mana cikgu buat ujian kamu. Okey, cikgu rasa kamu tahu dari mana cikgu dapat soalan dan cikgu inspire soalan itu. Okey. Jadi di sini cikgu ada nampak, okey, cikgu dah pesan supaya kamu jawab dengan jujur dan cikgu ada bagi kamu peluang untuk mempelajari sebab cikgu tahu sepanjang kita punya PDPR cikgu hanya banyak memberi silibus saja, itu bagi nota semua kan, tapi kita tak sempat lagi bincang macam mana jawab soalan semua tu. Jadi cikgu bagi peluang untuk cikgu bagi soalan sekali dengan jawapan untuk kamu mempelajarilah. Okey, mempelajari macam mana jawab soalan itu. Maksudnya kamu pembelajaran kendiri. Bukan maksudnya cikgu tak ajar. Ini nama dia pembelajaran kendiri. Okey. Jadi di situ di situ juga cikgu ada buat soalan untuk ujian kamu. Ada yang cikgu ambil di sana. Tapi ada juga bahagian yang cikgu ubah. Tapi bila adalah beberapa pelajar cikgu nampak yang meniru. Okey. Cikgu tak ada bukti apa semua, tapi cikgu hanya tak apalah, cikgu terima sajalah apa yang kamu sudah jawab. Jadi terserah kepada kamulah macam mana kamu nak terima kamu punya markah. Itu adalah kamu sendirilah rasa markah itu layak ke tidak kamu dapatlah. Okey. Itu daripada kamu sendirilah. Okey. Kalau dari cikgu sendiri, cikgu tak nak komen apa-apa. Cikgu cuma pentingkan supaya kamu sendiri betul-betul faham. Okay, kamu sendiri dah tahu sampai mana, takat mana kamu punya pengetahuan. Okay. Semua itulah. Okay. So, itu saja cikgu cakap. Cikgu dah semak habis. Okay, cikgu dah semak habis. Boleh cikgu boleh cakap yang ada bahagian contoh, bahagian A banyak yang ada yang dapat bagus, ada yang tak dapat bagus. Ada yang bahagian A bagus tapi bahagian B dengan C dia hampir full mark. Itu bahagian itu cikgu tak nak komen apa-apa lah. Cikgu nak puji ke, cikgu nak marah ke, cikgu rasanya tak perlulah sebab kamu sudah berumur 16 tahun, sendiri sudah berfikir. Okay. So, apa yang cikgu bercakap ialah apa yang penting nanti ialah pencapaian kamu dalam SPM. Kenapa kami menguji kamu dalam pentaksiran? Sebab kami nak tengok setakat mana kemahiran, setakat mana apa yang ada dalam otak kamu. Bukan apa yang di luar otak kamu, apa yang ada dalam otak kamu. Setakat mana yang kamu sudah dapat, setakat mana yang kamu boleh serap. Itu yang cikgu nak tengok daripada jawapan kamu. Okay? Walaupun cikgu tak kita tak sempat banyak membuat latihan, cara berlatihan, tapi memang ada buat latihan, cuma tidak banyak ditekankan sebelum ini. Itulah cikgu nak tengok apa yang kamu dapat, apa yang kamu faham. Mungkin jawapan kamu tidak menepati skema, tapi cikgu nak tengok apa yang kamu tulis, apa yang kamu faham. Jadi mungkin tidak adil lah untuk kamu meniru. Sebab cikgu nak tahu sebenarnya setakat mana kamu dapat A ke B, dapat 100 markah ke ujian ini sebenarnya bukan macam mana cakap, bukan ini yang paling penting. Sebab yang penting ialah SPM. Di sini cikgu nak track setakat mana yang kamu okey, setakat mana kamu tak okey. Supaya kita boleh catch up, kita boleh saling memperbaiki lepas ini. Okey, sebab cikgu tahu ini adalah kali pertama kita menjawab dalam secara maya. Jadi memang akan ada 100%, memang akan ada probability, memang tinggi akan ada yang meniru. Mungkin ada yang meniru tapi pandai juga dia swing jawapan dia supaya nampak macam tak meniru. Okay? Itu terserah pada kamu. Cikgu tak nak komen apa-apa. Okay? Baiklah. So hari ini kita akan terus pergi ke 6.1. Okay. Tengok ada yang masuk. Okay. Semua dah record. Baik.
So cikgu akan teruskan, cikgu akan tinggal, ini adalah bab yang terakhir lah, iaitu bab 6. Okay, bab 6. Jadi kita akan habiskan semua 61 pada hari ini. Jadi rasanya kita akan cover semua objektif pembelajaran untuk 61. So di sini cikgu tak sempat nak letak objektif pembelajaran, tapi cikgu rasa kamu boleh tengok sendirilah dalam buku teks apakah objektif pada hari ini. Okay, nanti pastikan kamu salin juga dalam nota kamu lah objektif pembelajaran macam biasa. Cuma dalam slide ini cikgu tak tunjuk lah. Okay, tak tunjuk, tapi itu yang kamu sepatutnya tahu. Baiklah, pembiasan cahaya. Okay, pembiasan cahaya ialah suatu fenomena yang setiap hari ataupun mungkin kadang-kadang kamu boleh nampak. Okay, contohnya, contohnya yang ini, pensel ini. Apa yang terjadi di sini? Okay, kenapa boleh nampak macam pensel tu bila kamu letak dalam air, kamu tengok dari depan macam ni, dia macam tidak lurus. Macam ni juga. Apabila kamu letakkan cermin, apa ni, bukan cermin, ini ialah kaca. Jadi dia akan bentuk bengkok, macam pelik lah, macam terpatah. Jadi apa yang kamu nampak ini sebenarnya, okey, ini ialah objekan. Jadi apa yang kamu nampak selepas dia masuk dalam sesuatu medium yang lain, dia akan, apa yang kamu nampak di sini ialah image. Image, kita panggil itu sebagai image. Yang ini pun sama. Okay, jadi apabila dia sudah melalui satu medium yang lain, okay, itu ialah kita panggil sebagai image. Ini cikgu rasa semua dah nampak lah, semua pernah nampak. Okay, so kita teruskan. Okay, jadi cikgu tak perlu go through standard objektif kita, terus masuk kepada pembelajaran kita lah. Semua ini ialah daripada buku teks. Okay, semua boleh rujuk buku teks dan juga sambil juga rujuk yang cikgu tunjuk di sini lah. Okey, jadi apa itu pembiasan cahaya? Okay, pembiasan cahaya. Jadi pembiasan cahaya lah perubahan hal laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Okey, katakan ini ialah satu garis cahaya. Okey, jadi di sini ialah udara kan? Jadi ini ada ditempatkan blok kaca, mungkin dia letaknya atas meja lah, okey? Ya, dia letak atas meja lah untuk membuat eksperimen ini. Jadi di sini katakan di sini ialah mulanya garis cahaya. Kemudian apa dia, bila dia sudah sampai di blok kaca, nampaknya garis cahaya itu akan terbengkok. Kemudian keluar balik, dia akan berubah lagi arah dia. Okey, so ini ialah fenomena pembiasan cahaya lah. Jadi kenapa dia membengkok macam ni? Jawapan dia inilah sebab perubahan hal laju cahaya. Itulah sebabnya berlakunya ada bengkok itulah dan apabila melalui medium yang lain. Okey, sebab ada perubahan hal laju cahaya. Jadi apabila dia merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Jadi medium itu dia ada berkait dengan ketumpatan. Sebab itulah dia boleh mempengaruhi kelajuan cahaya. Okey, ada ketumpatannya sendiri. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi sebelum itu kita kena tahu bahawa di sini kita akan belajar beberapa terms. Kamu akan belajar garis nomor, apa itu garis nomor, apa itu sudut tuju, apa itu sudut biasan. Okey, ini sinar tuju, sinar biasan. Okey. So kita lihat. So yang pertama, katakan ini ialah blok kaca. Okey, ini ialah blok kaca yang warna biru ini. First kita kena lukis garisan normal. Okey. Okey. Jadi di sini ada yang tu kah? Ada yang bagi chat kah? Ya, Gary, ada soalan? Ya, Gary, ada soalan? Tertekan? Ada, kena tekan. Okey. Okey, baiklah cikgu teruskan. Jadi garis warna hijau ni ialah garis normal. Okey. Jadi macam ni cara lukis garis normal ya. Dia akan berserenjang dengan permukaan, inilah garis permukaan blok kaca. Kemudian ini ialah garis sinar tuju. Ini ialah sinar bias. Ini lukis lagi satu lagi apa nama ni?
garisan normal. Okey, garis normal. Kita panggil ini ialah garis normal. Kemudian ini ialah garis sinar sinar biasa juga. Okey. Ini ialah sudut I, iaitu sudut 7, sudut bias. Okey, RI. Okey, fine. Okey, kita lihat. Sinar cahaya akan dibengkokkan mendekati normal apabila cahaya merambat dari medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Okey. Jadi di sini kita fokus yang ini dulu. Okey. Jadi sinar cahaya akan dibengkokkan mendekati garis normal. Okey, garis normal. Okey. Apabila sinar cahaya merambat dari medium kurang tumpat, udara kan kurang tumpat, ke medium lebih tumpat. Kan blok kaca ini lebih tumpat. Jadi garis sinar cahaya akan dia lebih mendekati garis normal. Kamu kena ingat yang ini. Okay, kamu kena ingat yang ini. Okay. Kemudian lihat dari sini. Sekarang sinar ini dia keluar daripada blok kaca. Jadi di sini dia merambat dari medium tumpat ke medium kurang tumpat. Boleh? Okay, medium kurang tumpat. Jadi lihat, sinar cahaya ini dia akan menjauhi garis normal. Okay? So di sini cikgu harap kamu kena ingat dan faham dan hafal. Okay, cikgu rasa boleh ingat juga ni ya. So mesti ingat apabila dia merambat ke medium yang lebih tumpat, okay, garis itu akan mendekati garis normal. Okay. Itu ialah pembiasaan cahaya. Okay. Okay. Jadi sinar cahaya akan dibengkokkan menjauhi normal apabila sinar cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Macam yang cikgu cakap tadi lah. Okay. So di sini cikgu harap jelas. Kalau tak jelas sila angkat tangan lah. Kalau ada yang soalan angkat tangan sahaja. Okey, jadi penerangan dia, sinar cahaya yang membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari medium berketumpatan optik rendah iaitu udara ke medium yang berketumpatan optik tinggi iaitu blok kaca. Okey, membengkok ke arah garis normal. Hal laju cahaya berkurang ketika cahaya merambat dari medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Okey, kalau lebih tumpat jadi hal laju cahaya akan berkurang. Dia akan slow down. Jadi dia akan mendekat arah garis itu akan lebih mendekati garis normal. Okey. Jadi sudut biasan R lebih kecil daripada sudut 7I. Okay, itu ialah penerangan dia. Okay. Kemudian sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik lebih rendah. Jadi seolah-olah dia bebaslah, udara lebih bebas. Jadi dia akan lebih menjauhi garis normal. Jadi ingatlah, buatlah analogi sendiri, sendiri punya analogi sendirilah untuk kamu mengingat macam mana ingat inilah. Kalau cikgu akan ingat macam ni. Jadi dia merambat ke medium yang lebih kurang tumpat kan seperti udara. Jadi akan lebih bebas lah, dia akan lebih jauh, lebih laju. Jadi dia akan lebih menjauhi garis normal. Okay. Jadi hal laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Jadi sudut biasan R lebih besar daripada sudut 7I. Jadi sudut dia lebih besar lah. Okey. So itu penerangan. Okey. Sekarang kita pergi kepada apa itu indeks biasan. Okey, setiap medium, contohnya kaca, tak kisahlah ni kamu gunakan blok kaca ke, blok blok yang dibuat daripada plastik ke, okey. Jadi cahaya juga dia ada indeks biasan sendiri. Okey, ada indeks biasan sendiri. Jadi okey, lihat. Indeks biasa ini dapat menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vacuum ke suatu medium. Okey. Jadi nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam medium ialah T bahagi V. Jadi kamu ingat rumus ini.
N sama dengan C bahagi V. C ialah apa? Laju cahaya dalam vacuum. V ialah laju cahaya dalam medium. Okey, dalam medium. Contohnya blok kaca, contohlah. Jadi, iaitu C ialah 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, jadi ini ialah laju cahaya sebenar lah apabila dalam vacuum. Inilah kelajuan cahaya. Ingat rumus indeks biasan N sama dengan C bahagi V. Ada juga rumus yang lain yang berkaitan dengan indeks biasan lah. Okey. The next. Sekarang kita lihat kepada hukum pembiasan cahaya. Okay. Jadi apabila cahaya merambat antara dua medium, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada dalam satah yang sama. Okey, itu hukum yang pertama inilah. Apa maksudnya? Maksudnya yang inilah. Okey, berada pada titik yang sama, satah yang sama. Boleh faham ya? Dia kata cahaya merambat dari antara dua medium. Sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada pada satah yang sama. Ini kamu tahu, itu hukum pertama. Hukum pembiasan cahaya kedua ialah kita panggil sebagai hukum Snell. Okay, hukum Snell iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Maka kita tahu bahawa N2 bagi N1 sama dengan sin theta 1 bagi sin theta 2. Sekarang kita lihat apa ni N1, apa tu theta 1. Okay, kita tengok. N1 ialah indeks biasan medium 1. N2 ialah indeks biasan medium 2. Okey, macam cikgu cakap tadi, setiap medium tu dia ada nilai indeks biasannya sendiri. Okey, dia sebenarnya berkait dengan ketumpatan juga. Okey, ketumpatan. Macam ketumpatan ada nilai kan? Macam tu juga indeks biasan, ada nilai dia, ada kuantiti dia sendiri. Okay. Jadi theta 1 ialah sudut tuju dalam medium 1, theta 2 ialah sudut biasan dalam medium 2. Okay. Kalau 1 ialah tuju, 1 ialah biasan lah. Okay. Kita lihat next. Jadi kita lihat di sini. Apabila medium 1 ialah udara, katakan medium 1 ialah udara, okay, di mana N1 ialah 1, okay, indeks biasan dia ialah 1, dan medium 2, okay, N2 ialah N, indeks biasa nilai ialah N. Jadi N ialah sama dengan sin 1 bahagi sin R. Ini sebenarnya rumus yang kamu kena ingat. Ini ialah hukum Snell. Okey. Jadi I ialah sudut tuju dalam udara, R ialah sudut biasa dalam medium yang kedua di sini. Okey. So ini adalah rumus yang pentinglah di sini. Di mana N sama dengan N ialah apa? N ialah indeks biasan. Okay, N ialah menunjuk kepada indeks biasan, sin I bagi sin R. Ingat rumus ni. N sama dengan sin I bagi sin R. Okay. So, next. Okay. Sekarang kita lihat apa itu dalam nyata dan dalam ketara. Okay. Jadi, kita lihat di sini, okay, ada nampak gambar raja. Okay. Jadi, melihat objek dalam air, si jurulatih tadi melihat objek dalam air, kedudukan image kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Jadi, kalau kamu berada di sini, kamu akan nampak image penyelam tu di sini, bukan di sini. Kamu akan nampak dia di sini. Okay, kamu hanya dapat lihat image saja. Kalau kamu sendiri pernah lihatlah, kamu pernah lihat kalau kamu nampak adik kamu ke siapa dalam swimming pool, kamu akan nampak macam dekat saja, tapi sebenarnya dia lebih dalam. Macam itulah yang kamu lihat. Apabila sesuatu benda direnangkan dalam air, kamu akan nampak dia lebih dekat dengan permukaan dan dia sebenarnya ialah image. Okey. Okey, kedua, apabila sinar cahaya dari objek merambat dari air ke udara, kemudian cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, ini yang lainlah. Ini dia kata apabila sinar cahaya dari objek merambat dari air ke udara, jadi cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, kita lihat. Okey, sekarang kita lihat ni. Melihat objek di dalam udara pula, sekali lagi, kedudukan image kelihatan lebih jauh dengan permukaan air. Okey, macam cikgu cakap. Apabila sinar cahaya dari objek merambat dari udara ke air, cahaya dibiaskan mendekati normal. Okey.
memang nyatalah air ini dia lebih tumpat daripada udara. Jadi dan juga ialah lebih tumpatlah daripada udara. Jadi cahaya itu akan lebih mendekati garis normal lah kalau lebih tumpat. Okay. So boleh faham ini ya. Okay. Okay, sekarang kita lihat dalam lihat yang ini masih juga dalam nyata dan dalam ketara. Apa itu dalam nyata dan apa itu dalam ketara? Okey, dalam ketara maksudnya jarak image dengan permukaan. Kalau dalam ketara dalam nyata ialah jarak objek dan permukaan. Kiranya objek ni ialah panjang sebenar, image ni ialah panjang image lah. Okey, itu beza dia lah dalam ketara dan dalam nyata. Jadi in N ialah apa? Indeks biasan. Untuk menentukan indeks biasan untuk ini medium ini, jadi dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. H besar bahagi H kecil. Okey, ini kamu kena ingat juga. Okey. Itu rumus. Okey. Sekarang kita lihat contoh pengiraan ataupun penyelesaian masalah. Okey. Rajah menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik pada sudut 60 darjah. Okey, 60 darjah. Jadi sudut 60 darjah ini adalah antara garis normal dan garis cahaya. Kemudian dia kata di sini indeks biasan plastik ialah 1.49. Okey, dia bagi tahu di sini indeks biasan plastik ialah 1.49. Hitung sudut biasan R. Okey, kita kena hitung sudut biasan R dan juga hitung kelajuan cahaya dalam plastik. Okey, kita lihat soalan jawapan A. Okey, untuk tu A kita boleh gunakan rumus hukum Snell iaitu N sama dengan sin I bahagi sin R. Okey. Jadi kita nak cari apa? Soalan yang cari tadi? Sudut biasan R kan? Okey. So untuk mencari sin R, pindahkan si R ke kiri, N di bawah lah. Ini dia cuma pindahkan sajalah. Kemudian kita tahu I ialah 60, jadi masukkan sin 60 bagi N iaitu indeks biasan plastik iaitu 1.49. Jadi R, untuk mencari R, kamu kena inverse sin. Jadi sin 60 bagi 1.49. Jadi R ialah 35.54 darjah. Okey, 35.54 darjah. Okey. Sekarang kita lihat kelajuan soalan tadi? Kelajuan cahaya dalam plastik. Okey. Okey, kita gunakan rumus N sama dengan C bahagi V. C ialah kelajuan udara dalam vacuum, V ialah kelajuan udara dalam medium. Dan N ialah indeks biasan. Okey, jadi kita pindah-pindah, V pindah kiri, N boleh pindah kanan. Jadi V sama dengan C ialah 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. N ialah indeks biasan 1.49. Indeks biasan untuk medium tersebutlah, medium itu. Jadi jawapan dia ialah inilah 2.01 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, itu untuk soalan penyelesaian masalah. Okey, sekarang kita kirakan indeks biasan lagi juga untuk kaca lah ni, untuk kaca lah. Okey. Okey, sekarang kita perlu tahu, kita mesti, okey, rumus untuk indeks biasan ialah N sama dengan, cikgu tulislah, N sama dengan apa? Sin I bagi sin R. Okey. Kemudian kita perlu cari I dulu. Kadang-kadang kamu boleh ingat kamu I ialah 40. Bukan ya. I ialah sudut antara di sini. Sudut antara garis normal dengan apa ni? Garis cahaya. Ini pun sama. Sini. Okey. Jadi kita cari I dulu, iaitu 90 tolak 40 sama dengan 50. Untuk mencari R, 90 tolak 60 sama dengan 30. 90 kamu tahu ini kan sudut tegak. Okey. Jadi R 30. Jadi indeks biasan ialah N sama dengan sin I bagi sin R. Jadi sin 50 bagi sin 30. Jadi jawapan dia indeks biasan kaca ialah 1.53. Okey.
Di sini ada satu bahagian yang kamu kena tahu. Okey, R, hukum kamu mesti praktikkan ini. Okey, sekejap ya. Okey. R ini ialah sudut dalam medium lebih tumpat. Okey. I ini ialah sudut dalam medium kurang tumpat. Okey, macam tu. Kamu mesti praktikkan ini, okey? Mesti ingat yang ini ya. I ialah medium kurang tumpat, R ialah medium yang lebih tumpat. Tak kisahlah sama ada cahaya tu daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat, tapi kamu mesti apply macam ini. Okey, mesti I ini ialah sudut medium kurang tumpat, R ialah lebih tumpat. Apabila kamu perlu mencari indeks biasan untuk inilah yang medium yang lebih tumpat. Okey, ini kamu kena cari indeks biasan yang untuk medium lebih tumpat. Okey, yang ini kamu kena tahu, ingat. Okey. Next. Okey, sekarang hitungkan indeks biasan air. Okey. Okey, ini dia. Jadi, sekarang rumus yang kita tahu ialah N sama dengan sin I bagi sin R kan. Jadi, I mesti diambil dari medium yang kurang tumpat. Macam yang cikgu cakap tadi. R mesti diambil dari medium yang lebih tumpat. Setelah kamu nak tentukan indeks biasan I. Okey, jadi R ialah 43, I ialah 65. Jadi jawapan dia 1.32 lah. Jadi indeks biasan untuk I ialah 1.32. Okay. So, boleh ya? Okay. Sekarang kita lihat penyelesaian masalah yang seterusnya. Seekor ikan kelihatan berada sedalam 2.6 meter oleh seorang pemerhati. Berapakah dalam sebenar ikan itu berada di dalam air? Jadi, dalam ketara, dalam ketara indeks biasan ialah air ialah 1.33, kemudian darat dengan 2.5. Jadi ya, dalam ketara ialah 3.325. Okey. So ini guna rumus yang tadilah. Kejap. Mana dia tadi? Ya. Yang ini. Okey, N sama dengan H bahagi H kecil. Okay. N sama dengan H besar bagi H kecil. H besar bagi H kecil. Okay, ini N lah, macam H pula cikgu tulis. Okay. H besar maksudnya dalam nyata. Okay, nyata bahagi ketara. Jadi di sini apa yang dia bagi di sini, yang dia dapat lihat ialah ketara lah. Yang dia dapat lihat ialah ketara. Jadi yang kamu kena tahu ialah nyata. Okey, itu yang dia apply lah. Okey. So ini pun kamu kena ingatlah N sama dengan nyata bahagi ketara. Jadi indeks biasa ni ada dalam 3 rumus yang kamu dapat lah. Iaitu yang pertama ialah ini indeks biasa iaitu nisbah laju cahaya dalam vacuum kepada laju cahaya dalam medium. Dan juga sin I bagi sin R. Okey, hukum Snell. Yang ketiga ialah dalam nyata dalam ketara. Okey. Jadi ingat yang inilah, dalam nyata bagi ketara. Nyata ialah sebenar. Okey. Ketara ialah yang kamu lihat. Okey. Ada soalan di sini? Tak ada. Oh, betul. Tak ada soalan ya? Ya. Okey. So seterusnya nanti dalam masa ini cikgu akan post satu sekejap ya. Sekejap. Okey, cikgu tak sempat lagi ambil kehadiran kamu siapa yang hadir. Ada 21. Okey, tak apa.
Cikgu ada send satu, akan send satu ni. Sekejap ya. Ada send satu link. Okey, abaikan dulu link itu sebab cikgu belum buat quiz lagi. So nanti, okey, kamu lihat dulu ini. Sekejap ya. Okey. Cikgu akan bagi kamu soalan di sini. Di sini ada 10 soalan. Nanti kamu jawab, kamu akan jawab. Okey, kamu akan jawab, kemudian isikan link, isikan jawapan dalam Google Form lah. Okey, cikgu akan send sekarang. Okay, Hasmat. Okay. Siapa ni? Michela. Okay. Semua boleh buka PDF. Okay, semua boleh buka PDF ya. Cikgu ada send. Okay. So sekarang ni cikgu nak kamu, sekejap ya, semua ada nama sendiri. Okay. So cikgu nak kamu nanti buka Google Form, Google Form pula, PDF, dan kamu jawab nanti di dalam Google Form yang cikgu akan send ya. So itu sahaja pelajaran kita hari ini. Sebentar cikgu nak ambil kehadiran dengan mengambil gambar nama-nama kamu di sini. Nampaknya kamu masuk guna MOE lah. Jadi ni yang bagus dia lah. Kamu masuk guna MOE. Okey. Itu saja. So kamu boleh jawab dulu dalam kertas lah. Jawab dalam kertas, nanti kamu jawab dalam Google Form. Okey. Itu saja. Boleh left semua. Thank you semua. Welcome, cikgu.